kebetulan dia adalah keturunan orang Bugis, iaitu Daeng Selili. Daeng Selili dalam tahun 1743 pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar telah berjaya menangkap Lanun, menghapuskan Lanun di Perak. Dengan sebab itu jasa Daeng Selili ini dihargai oleh Tuanku Sultan dan telah dikahwinkan dengan adik baginda iaitu Tengku Tengah, dan terus diberi gelaran kepada keturunan Daeng Selili ini iaitu diberi Datuk Seri Maharaja Lela. Keturunan inilah jatuh kepada Pandak Lam dan terkenal dengan Datuk Seri Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela merupakan anak watan yang berjuang mempertahankan kedaulatan tanah tumpah darahnya dari kezaliman dan kerakusan British. Nama sebenar beliau adalah Pandak Lam. Beliau berasal dari keturunan Daeng Selili, iaitu anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Luwu, Sulawesi. Datuk Maharaja Lela merupakan orang besar berlapan Perak yang menjadi penghulu di Pasir Salam. Beliau telah datang ke Perak dan dilantik menjadi mufti Perak pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah III. Beliau juga telah diberi kuasa memancung kepala sesiapa sahaja yang bersalah tanpa meminta izin daripada Sultan. Pada tahun 1874, bermulanya secara rasmi campur tangan British di Perak melalui satu perjanjian yang dibuat dengan pembesar-pembesar negeri, iaitu pada 20 Januari yang dikenali sebagai Perjanjian Pangkor. Baiklah, melalui perjanjian ini, pihak Inggeris mengiktiraf Tuanku Sultan Abdullah sebagai Sultan Perak. Tapi, syaratnya Tuanku hendaklah menerima seorang residen Inggeris yang akan membantu Tuanku dalam segala urusan negeri Perak, termasuklah 14 perkara yang lain. Apakah Tuanku setuju dengan syarat perjanjian ini? Beta rasa kalau tak termasuk 14 perkara yang lain, bolehkah Tuan Governor? Bukankah ini perjanjian yang Tuanku inginkan? Bagaimana Datuk-Datuk semua? Adakah Datuk semua setuju dengan perjanjian ini? Kami setuju, Tuanku. Moga-moga ia memberi kebaikan kepada kita semua. Bagus, bagus. Jika semuanya sudah setuju, sila Tuanku tanda tangan perjanjian ini. Baiklah. Pada 4 November 1874, pihak British telah menghantar residen pertamanya ke Perak dan buat pertama kalinya di Tanah Melayu. Residen yang dimaksudkan adalah J.W.W. Bush. Kehadiran J.W.W. Bush telah mencetuskan rasa tidak puas hati di kalangan pembesar-pembesar negeri. Banyak perubahan yang telah dibuat, antaranya dasar pengutipan cukai. J.W.W. Bush telah meletakkan kuasa mengutip cukai di bawah kelolaan pegawai British. Pegawai-pegawai yang dilantik oleh residen Sultan sahaja yang dibenarkan mengutip cukai. J.W.W. Bush juga telah mewujudkan cukai baru, iaitu cukai senjata, cukai padi, cukai memotong atap dan permit kayu balak. Keadaan ini meruncing apabila J.W.W. Bush menghapuskan sistem penghambaan yang menjadi ambalan masyarakat Melayu. Perbuatannya ini jelas melanggar Perjanjian Pangkor 1874 kerana residen tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam urusan yang melibatkan adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Bush ini nak memerintah negeri Perak, ya? Nak memerintah negeri Perak dan mengikut Perjanjian Pangkor, dia dihantar surat-surat proklamasi lekatkan di kedai-kedai bahawa British akan memerintah negeri Perak, mesti bayar cukai dan sebagainya. Jadi orang besar, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sago tak setuju. Sultan Abdullah tak setujulah, ya. Lagipun Bush ni bukan itu saja,
Bush ni dia tak peduli kepada adat istiadat Melayu dan agama. Peristiwa penentangan. Setelah penguasaan J.W.W. Bush semakin berleluasa di Perak, satu perjumpaan sulit di antara Sultan Abdullah dan para pembesar Perak telah berlaku di Durian Sebatang. Dalam mesyuarat tersebut, Datuk Maharaja Lela telah bersetuju untuk mengambil tanggungjawab membunuh Residen British iaitu J.W.W. Bush. Pada bulan November 1875, J.W.W. Bush ketika sedang mandi di Sungai Perak, Bush telah dibunuh oleh sekutu. Hal ini telah menggemparkan British di negeri-negeri Selat. Gubernur British segera menghantar tentera dan polis British dari Pulau Pinang bagi menangkap pembunuh Bush. Penentangan Datuk Maharaja Lela dan pembunuhan Bush menyebabkan British menyerang Pasir Salak. Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagor memimpin perjuangan mempertahankan Pasir Salak. Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagor memimpin perjuangan mempertahankan Pasir Salak. Beberapa orang tentera British termasuk Brigadier H.J. Hawkins terbunuh dalam serangan tersebut. H.J. Hawkins merupakan pegawai tinggi tentera British yang berjaya dibunuh oleh orang Melayu. Namun kemudiannya, pejuang Melayu berundur setelah tidak dapat bertahan berhadapan dengan serangan meriam dan roket. Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagor terpaksa melarikan diri ke Kota Lama. Kampung Kota Lama kanan kemudiannya dibakar oleh tentera British. Dari Kampung Kota Lama hingga ke Enggot, semua kampung yang dilalui tentera British telah dimusnahkan meskipun pejuang Melayu tidak berlindung di kampung tersebut. Pada akhirnya, ketika pejuang Melayu ditangkap oleh tentera British dan mereka ditahan sementara menunggu tarikh untuk dibicarakan. Pada 20 November 1877, satu perbicaraan telah diadakan di Matam, Perak yang telah dihakimi oleh Raja Inggeris dan penasihat Frank Swettenham berkaitan dengan kes pembunuhan Burge. Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Pandat Indut dan Sepuntum dijatuhkan hukuman gantung sampai mati di Matang, Perak. Setelah diteliti semua bukti, kamu semua didapati bersalah membunuh Residen Inggeris Tuan J.W.W. Burge. Oleh yang demikian, hari ini kamu yang terlibat di dalam pembunuhan itu, Datuk Sagor, Pandat Endut, Sepuntum dan Datuk Maharaja Lela, dengan ini dijatuhi hukuman gantung. Dan seterusnya, Sultan Ismail telah dibuang ke negeri Johor, manakala Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim, Laksamana dan Shah Bandar dibuang ke negeri Pulau Seychelles yang terletak di Lautan Hindu. Nilai dan pengajaran yang terdapat dalam peristiwa kebangkitan pahlawan Melayu Datuk Maharaja Lela. Penceritaan ini terdiri daripada 6 nilai yang dapat diteladani. Nilai dan pengajaran yang pertama adalah mempunyai semangat juang yang kental. Semangat juang yang kental dapat dilihat dalam sifat seorang pemimpin di masa lalu. Mereka tidak mudah berputus asa dalam mempertahankan hak perjuangan yang menjadikan mereka gigih berusaha walaupun nyawa menjadi taruhan. Semangat juang ini dapat dilihat melalui peristiwa Perang Perak, iaitu Datuk Maharaja Lela bersama-sama Datuk Sagor memimpin tindakan perjuangan menentang pasukan British di Pasir Salak sehingga berjaya meragut nyawa Kapten Innes.
Nilai dan pengajaran yang kedua adalah mematuhi ajaran agama. Pematuhan ajaran agama yang ditunjukkan oleh Datuk Maharaja Lela dengan sifat beliau yang sangat tinggi dengan darjat agamanya sudah menjadi satu amalan beribawa kepada Datuk Maharaja Lela memberanikan diri menegakkan kebenaran dengan menolak sistem cukai yang bercanggah dengan budaya dan nilai keagamaan dalam perundangan yang diwujudkan oleh pihak British. Nilai dan pengajaran yang ketiga adalah semangat setia negara yang tinggi. Kesetiaan pada negara dalam peristiwa bersejarah Datuk Maharaja Lela diambil sebagai pengajaran kepada generasi kini di mana beliau dan para pejuang sanggup bermati-matian mempertahankan hak dan adat resam orang Melayu daripada dicabuli oleh pihak British yang diketuai oleh J.W.W. Birch. Kesetiaan Datuk Maharaja Lela timbul setelah J.W.W. Birch menyimpan hamba-hamba wanita di penempatannya dan sengaja menimbulkan permusuhan di kalangan bangsa Melayu. Seterusnya, mempunyai disiplin yang tinggi. Dalam peristiwa ini, kita dapat melihat sifat-sifat seorang pemimpin dalam diri Datuk Maharaja Lela. Jadi, kita perlulah mencontohi sifat pemimpin tempatan yang mempunyai nilai disiplin yang tinggi. Hal ini menyebabkan mereka dapat mewujudkan kerjasama antara pemimpin dengan pengikutnya. Sebagai contohnya, penduduk tempatan bekerjasama dengan Datuk Maharaja Lela menentang penjajah Inggeris. Mereka bertindak membina sebuah pondok pengawal untuk memantau gerak-geri Inggeris dan menjaga kawasan kampung dari pihak musuh. Seterusnya, kita perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Datuk Maharaja Lela menyusun strategi bagaimana hendak menentang Inggeris dari mengutip cukai dari penduduk kampung dengan membakar pondok yang dibina oleh orang Inggeris. Pondok tersebut digunakan untuk mengutip cukai dari penduduk kampung. Hal ini dapat melihat sifat kepimpinan Datuk Maharaja Lela dengan mengambil langkah yang bernas apabila menghadapi Inggeris. Tanpa ilmu pengetahuan, kita mudah dipermainkan oleh pihak musuh yang mengambil kesempatan. Akhir sekali, kita janganlah melakukan perbuatan khianat. Hal ini jelas terlihat apabila Raja Abdullah meminta bantuan daripada Inggeris untuk menaiki takhta. Namun, terdapat perjanjian yang harus dipersetujui oleh Raja Abdullah dengan menerima residen Inggeris dan termasuk 14 perkara dalam perjanjian Bangkok. Kesan daripada perjanjian itu mendatangkan balasan kepada Raja Abdullah apabila negeri naungannya dikuasai oleh Inggeris.